Hari ini 1 Mei iaitu Hari Pekerja telah diadakan perhimpunan para pekerja di dataran Seremban Ajuran PSM. Perhimpunan ini telah dihadiri oleh kira-kira 100 orang para pekerja dari pelbagai bidang. Saya Muhammad Kamal Wesak untuk Malaysia Kini. Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pejalan! Hidup pejalan! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pejalan! Hidup pejalan! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pejalan! Hidup pejalan! Hari Pekerja adalah satu hari yang dirayakan di seluruh dunia, kaum pekerja. Kerana pada hari ini pekerja telah mendapat cuti, ya. Cuti, dan cuti ini untuk mengenang kerana perjuangan 8 hari 8 jam bekerja dan cuti minggu sekali dalam minggu. So saya ingat ini adalah sebab utama hari-hari ini buruh diadakan lah. Saya ingat jumlah dia memuaskan kerana this is a Friday. Hari ini adalah Friday, weekend yang panjang. So ramai orang pergi kepada cuti panjang. Memandangkan itu, kita tak mengharapkan ramai datang. Tapi we are happy lah, ramai juga yang datang merayakan Hari Pekerja ini. So ini satu tradisi yang bagus lah. Kita sebenarnya selang setahun kita adakan di Kuala Lumpur dan juga di negeri-negeri lain. Kita nak cuba merebak mesej Hari Buruh kepada orang-orang di luar Kuala Lumpur. Itu sebab setiap selang sekali kita adakan di tempat-tempat lain. Dan tahun ini kita memilih Seremban, Negeri Sembilan. Kerana sebelum ini kita pernah mengadakan di Perak, di Johor dan di Pulau Pinang. Kita kaum pekerja harus berterima kasih kepada pekerja-pekerja yang dulu yang telah berjuang. Dan itulah sebabnya kita kena memastikan bahawa hari ini sentiasa dirayakan setiap tahun. Kerana barulah kita boleh mendapat satu perubahan. Ya, ada permit. Permit sampai 12.5. Sebenarnya orang asli pun seperti masyarakat lain juga, kami maukan pembangunan, kami maukan jalan raya, kami maukan air yang bersih, kami maukan rumah yang selesa, kami maukan projek-projek ekonomi, projek-projek komersial yang boleh meningkatkan ekonomi kami, dan kami juga mau anak-anak kami berpendidikan tinggi, mempunyai profesion-profesion seperti masyarakat lain. Juga kami maukan, yang paling utama sekali, kami maukan pengiktirafan, dan pengiktirafan sebagai orang asal atau sebagai orang asli sebagaimana yang disebut-sebut oleh kerajaan, sekaligus menghormati pengiktirafan tersebut. Sebab sekarang ini apa yang kami dapati ialah walaupun kami digelar atau diiktiraf sebagai orang asli di tanah air ini, tetapi kami tidak dihormati. Oleh sebab itu, oleh sebab tidak dihormati, maka banyaklah apa yang merupakan hak asasi kami telah diambil, dirampas, diceroboh sewenang-wenangnya oleh pihak luar. Contohnya macam kayu kayan, macam batu-batu, macam pasir, macam air, segala sesuatu yang merupakan sumber bumi yang menjadi hak asasi kami, yang kami lindungi, diambil dengan sewenang-wenangnya tanpa ada sebarang perbincangan, sebarang perundingan. Dan ini sebenarnya bertentangan sama sekali dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Antarabangsa, iaitu setiap perkara yang mau dilakukan kepada orang asli dilakukan tanpa istilah atau tanpa maksud pre-prior informed consent. Dan ini amat menyedihkan, sehingga sekarang ini telah menyebabkan kehidupan orang asli itu sangat jauh berbeza dari masyarakat lain di Malaysia. So, sama sekali saya ingin menegaskan, ramai orang telah mensalah tafsir. Mereka kata orang asli tidak suka pembangunan, tidak mau pembangunan. Sama sekali adalah tidak benar. Kami mau pembangunan, kami suka pembangunan. Tetapi apa yang kami tidak suka ialah pembangunan yang wujud di kawasan-kawasan orang asli, di atas tanah-tanah adat orang asli, itu bukannya untuk orang asli. Felda untuk orang lain, Risda untuk orang lain, perumahan, kilang untuk orang lain, perladangan besar-besaran bukan untuk orang asli, untuk orang lain. Itu yang menyebabkan orang asli menolak mentah-mentah, menentang mentah-mentah. Sekarang orang asli pun sudah berani keluar menyuarakan bantahan ini. Bukan disebabkan kami tidak suka pembangunan, tapi sebab pembangunan tersebut
sama sekali membawa kemusnahan, menambah kemiskinan, menjadikan kami lebih melarat dan menjadikan kami orang yang paling-paling terpinggir di tanah air ini. Malah boleh diistilahkan sebagai sudah mati. Walaupun kami wujud, walaupun kami bekerja, walaupun kami bercakap begini, tapi kami seolah sudah mati. Oleh sebab kami sudah matilah, adakah perkara-perkara berkenaan orang asli? Itu kamu boleh lihat dengan senang-senang di Malaysia, di surat khabar dan sebagainya. Tidak, sekarang berlaku sebab kami tampil sendiri. Tapi yang sedihnya, bila kami mulai bertindak begini, ada pula pihak-pihak yang kadang-kadang menggertak kami, menakut-nakutkan kami. Dan menganggap ini sebagai satu yang mana kami akan menjadi seorang yang anti pembangunan, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kerajaan. Kami bukan macam itu. Kami sangat berterima kasih itu sebab kami diam selama 52 tahun merdeka. Kami diam. Kami bangkit sebab keadaan sudah menjadi teruk. Ramai bila kami menentang, bila kami tampil ke hadapan, kami mengatakan ketidakpuasan kami, adalah pihak-pihak yang juga mengeluarkan statement di surat khabar di TV mengatakan bahawa orang asli salah tafsir, salah anggap. Sebenarnya pihak kerajaan selama ini sentiasa menjaga orang asli, sentiasa melindungi orang asli, sampai semua orang pun menganggap orang asli anak emas. Tapi lihatlah, kalau betul-betul orang asli diiktiraf, dihormati, dan diterima sebagai satu kaum di Malaysia, kenapa bukan saja digambar-gambar dalam lagu Negaraku atau apa semua, tapi lihat dengan jelas dalam lagu Sejahtera Malaysia. Kenapa tidak wujud orang asli di sana? Apa salahnya? Ada Melayu, India, Cina, orang asli, Kadazan, Iban, Belanda. Ini orang Belanda yang merupakan pendatang, ada gambar di sana. Orang asli yang kerajaan panggil orang asli, yang raja-raja panggil orang asli, pula tak diwujudkan dalam barisan kaum-kaum tersebut. Sangat menyedihkan. Mereka tidak sedar kerana tindakan inilah orang asli sampai sekarang ini sebenarnya tidak dihormati oleh mana-mana kaum. Kecualilah kaum-kaum yang sudah sedar begini, orang-orang yang sudah sedar begini. Tapi kalau kami turun ke bandar, mau beli barang, mau bekerja, mau jual barang, apa yang kami jual dibeli sangat murah. Jika kami bekerja, kami punya gaji lebih murah daripada pendatang asing. Saya sendiri kerja di restoran dulu. Gaji saya lebih sikit daripada gaji orang Indonesia, gaji orang Siam. Saya orang Malaysia. Lepas tu saya kena buat kerja dari 8 pagi. Sedangkan kerja itu dimula 10 pagi tapi saya terpaksa bermula 8 pagi. Saya pula kena lakukan kerja lelaki. Saya kena cuci aircon dan sebagainya. Dengan gaji RM600 tanpa EPF. Okay, YB, apa komen YB dengan perhimpunan mereka hari ini? Kami merasa gembira lah dan kami telah melakukan program seperti ini sejak 1994 lagi. Tiap-tiap tahun kita melakukannya untuk menyedarkan rakyat, pekerja-pekerja bahawa apa yang berlaku pada hari ini yang harus kita banggakan juga, tetapi juga kita harus memikirkan perjuangan golongan pekerja yang 100 tahun dahulu untuk mendapatkan 8 jam satu hari bekerja. Dan sekarang ni kita masih memperjuangkanlah kerana masalah penindasan di tempat kerja, masalah apabila berlaku krisis, pekerja diabaikan, masalah pembuangan kerja, overtime dan seterusnya lah. Ya, maka itu juga kami merasakan ini amat bersejarah dan kami telah bergerak di Penang, di Johor, di Seremban, di Kuala Lumpur dan kami akan buat program seperti inilah, roadshow pada hari May Day, hari pekerja lah. Apa harapan YB untuk program-program macam ni? Harapan kami adalah supaya rakyat tahu hak mereka. Kami mengatakan pekerja adalah tulang belakang pada ekonomi negara. Kerana mereka yang bergerak membangunkan negara, tetapi kita tidak memberi penghormatan pada mereka. Hanya pada hari pekerja mungkin ada menteri-menteri tertentu memberi gambaran memuji golongan pekerja, lepas tu balik pada asal, golongan pekerja ditindas, undang-undang tidak memihak pada golongan pekerja dan berbagai masalah lagi yang dihadapi oleh golongan pekerja. Itu yang kami merasakan. Kalau setiap kali kita menyuarakan, mungkin akan tersemat di hati mereka, dipikirkan bahawa golongan pekerja adalah golongan yang penting untuk pembangunan negara.